الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi serta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam tazkirah ringkas tengah hari ini sempena minggu pertama bulan Ramadan, pihak masjid mohon supaya saya bincangkan dengan tuan-tuan dan puan tentang beberapa sejarah puasa serta fadail atau kelebihan yang terdapat dalam bulan Ramadan ini. Tuan-tuan dan puan sekalian, sebelum ada umat Nabi Muhammad SAW, umat-umat yang terdahulu seperti Yahudi dan Nasrani, mereka lebih mendahului kita dari segi pengamalan dan juga pensyariatan. Orang Yahudi misalnya berpuasa kerana Allah Ta'ala memfardukan kepada mereka untuk berpuasa. Misalnya mereka orang Yahudi berpuasa pada hari yang ke-10 dalam kalender hari yang ke-10 daripada bulan yang ke-7 dalam kalender mereka, dinamakan sebagai Tisri namanya. Okay. Puasa mereka itu bermula daripada tenggelam matahari 9 hari bulan sehinggalah tenggelamnya matahari 10 hari bulan. Macam kita mula pagi sampai petang. Dia tak, dululah daripada 9 hari tenggelam matahari 9 hari bulan sampai 9 tenggelam matahari 10 hari bulan, maknanya dekat 24 jam lah. Okay. Banyaklah kelebihan puasa mereka tu yang Yahudi ni, sebab boleh mengampunkan dosa mereka lah untuk syariat zaman tu. Kemudian ahbar ataupun ulama-ulama mereka ni, pendeta-pendeta mereka ni, pendeta Yahudi ni mensyariatkan pula puasa 4 hari yang lain, iaitu 4 hari yang terawal daripada bulan yang 4, bulan 5, bulan yang ke-6 dan bulan yang ke-10. Yang tadi bulan 7. Kalau campur-campur semua tak sampai sebulan pun jumlah hari orang Yahudi ni berpuasa. Kemudian mereka juga ada berpuasa sunat. Orang Yahudi ni dalam hadis yang muttafaqun alaih, sesungguhnya yang bermaksud inna ahabbas siyami ila Allahi siyam Daud, puasa yang paling disukai di sisi Allah ialah puasa Nabi Daud, dan solat ahabbus salati ila Allahi salat Daud alaihi salam, solat yang paling disukai oleh Allah Ta'ala juga solat Nabi Daud alaihi salam. Sebab puasa Nabi Daud, puasa sehari buka sehari. Sembahyang Nabi Daud ialah tidur separuh malam, bangun sepertiga malam, tidur lagi 1/6 malam, lepas tu menekuni ibadat ni betul-betul, banyak menekunkan ibadat pada waktu malam. Itu kalau sembahyang. Sembahyang kan berbeza lah dengan sembahyang kita ni. Mungkin sembahyang Nabi Daud ini hanya ada 1-2 rukun sajalah yang menyemai kita. Mungkin hanya ada rukuk, mungkin hanya ada sujud. Macam kita ni mula takbiratul ihram sampai beri salam. Kalau puasa tadi pula macam mana? Iaitu puasa sehari, berbuka sehari. Puasa Nabi. Puasa itu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setakat saya jumpa ni lah, setakat saya jumpa umur saya ni, belum ada lagi yang saya jumpa orang yang puasa sehari, buka sehari. Yang saya jumpa ramainya ialah buka banyak hari, puasa sehari. Tu orang tu share lah, tu orang tu kata tuan dah share lah, tu maksudlah ramai ni. Ada seorang ulama di Mesir namanya Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Muhammad Fuad Abdul Baqi ni, beliau ni antara orang yang
Bukan kata puasa sehari buka sehari, tapi boleh katakan yasumu saumad dahr, berpuasa macam puasanya itu macam sepanjang tahun. Sebab keluar rumah hanya untuk urusan yang penting aja, iaitu hari Jumaat misalnya, hari lain tu keluar juga untuk sembahyang berjemaah. Hari Jumaat keluar untuk solat Jumaat, lepas tu beliau membeli makanan yang disimpan, yang dijual dalam kotak, beli 7 kotak, makan untuk 7 hari. 7 hari so baru keluar balik. Hasilnya Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi ini meninggal dunia sekitar tahun sebelum 70-an lah, meninggal tahun 67 rasanya. Dapat mentahqiq ataupun menyunting banyak kitab karyanya. Cari Muhammad Fuad Abdul Baqi, ceramah tak kurang, bercakap kurang, tapi kalau menulis ini, mentahqiq ni memang keagamaan. Maknanya dari segi masa ni banyak nilai waktu begitu besar di sisi beliau, Allah yarhamuhu. Selain itu, orang Yahudi juga berpuasa pada hari Ashura. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika Nabi SAW datang ke Madinah, baginda mendapati orang Yahudi berpuasa Ashura, 10 hari bulan Muharram. Tanya pada, pasal apa kamu puasa 10 Muharram? Dia kata, inilah Nabi Musa AS selamat daripada cengkaman Firaun pada 10 hari bulan Muharram ni. Nabi SAW pun mengalakkan atau menyuruh sahabat supaya berpuasa, tapi hukumnya sunat. Orang Nasara, adapun orang Nasrani pun berpuasa juga. Puasa orang Nasrani mengikut cara puasa orang Yahudi, iaitu dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, hina shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shauma Asyura wa amara bisiyamihi, ketika Nabi SAW berpuasa pada 10 hari bulan Asyura, hari 10 bulan Muharram, iaitu hari Asyura, dan baginda menyuruh sahabat supaya berpuasa. Sahabat berkata, ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimul yahud wan nasara. 10 hari bulan Muharram ni hari yang dibesarkan oleh orang Yahudi dan orang Nasrani. Dan Nabi SAW bersabda, fa idza kana al-amul muqbil, tahun depan insya-Allah, sumna al-yawm at-tasi', kita puasa 9 hari bulan. Maknanya kita ambil 9 dengan 10. Tapi dikatakan bahawa dalam hadis yang direkodkan oleh Imam Muslim ini, falam ya'ti al-amul muqbil hatta tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahun depan tu tak datang, tak jumpa tahun depan tu, sebab Nabi SAW wafat dulu. Tuan-tuan dan puan sekalian, dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang dimasukkan kutiba alal ladzina min qablikum tu, itu ialah orang Yahudi, dan juga termasuklah orang Yahudi dan juga orang Nasrani, ahlul kitab yang berpuasa sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita puasa tahun ini 2024 1445, itulah syariat kita ini, puasanya bermula daripada terbit fajar sehingga, syariat Nabi Muhammad SAW berpuasa dari terbit fajar sehingga terbenam matahari. Dan untuk tahun ni, dalam kajian yang dibuat, bandingkan dengan banyak negara di dunia ini, ada sebuah tempat di Chile, Puerto Montt nama tempat tu, entah betul tidak saya sebut ni, tak tahulah ya. Tempat itu berpuasa 12 jam, lebih kurang 12 jam 40 minit, yang paling pendek tempoh jika dibandingkan dengan banyak negara yang lain di dunia ini. Manakala tempoh berpuasa yang panjang pula Greenland, iaitu sekitar 17 jam 17 jam setengah lah. Tambah tolak tempoh berpuasa orang yang tinggal di negara sana, di Greenland ni, biasanya orang ingat kutub, bahagian kutub-kutub ni lah ya. Kita di sini itulah ada 14 jam 15 jam ya. Tuan-tuan dan puan sekalian, banyaklah kelebihan yang Allah Ta'ala sediakan untuk bulan Ramadan ini. Salah satunya ialah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, hadza syahru Ramadan ja'akum
bulan Ramadan datang kepada kamu, apa kelebihannya? Dibuka abwabul jannah dan juga tughlaqu fihi abwabun nar. Dibuka pintu syurga dan ditutup padanya pintu neraka. Berapa banyak pintu neraka dan pintu syurga ini? Dalam surah Al-Hijr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna jahannama lamau'iduhum ajma'in laha sab'atu abwab likulli babin minhum juz'um masmum. Sesungguhnya jahannam itu ialah janji yang diletakkan oleh Allah Ta'ala untuk golongan yang engkar ataupun yang kufur ini. Laha sab'atu abwab. Sab'ah ni berapa? 7 pintu jahannam. Jadi neraka semuanya ada 7 pintu. Kalau untuk syurga pula, dalam hadis juga ada menyebutkan, man qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna isa abdullah wa ibnu amatihi wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhum minhu wa annal jannata haqq wa annan nara haqq adkhalahu Allahu min ayyi abwabil jannati tsamaniyati syaa. Siapa yang menyebut, yakni mengakui sesungguh-sungguhnya bahawa Allah Ta'ala ialah Tuhan yang satu-satunya berhak disembah, tiada sekutu baginya, Nabi Muhammad itu ialah pesuruh Allah dan juga hamba-Nya, dan Isa alaihi salam ialah hamba Allah, juga anak kepada Maryam. Dan Maryam Isa ini bukannya seperti ditanggapi oleh dianggap oleh setengah pihak itu Nabi Isa ni macam anak Tuhan, tapi kita anggap Nabi Isa ni ialah anak kepada Maryam. Itu ialah kuasa Allah yang diletakkan di Allah berkuasa menjadikan Nabi Isa alaihissalam tanpa bapa. Dan juga orang itu menyaksikan, mengakui bahawa syurga itu benar, neraka itu benar. Allah akan masukkannya ke dalam syurga daripada mana-mana pintu yang 8 yang dia mahu. Jadi bilangan pintu syurga berdasarkan hadis ni 8, bilangan pintu neraka berdasarkan ayat Quran tadi 7. Pintu masjid apa semua? Itulah masjid baru, kita pun tak ingat kan. Tuan-tuan dan puan sekalian, buka dan tutup pintu neraka syurga ini, pandangan yang lebih ramainya mengatakan bahawa iaitu buka dan tutup tu berlaku secara hakiki, yakni memang benar pintu syurga tu dibuka dan memang benar pintu neraka ditutup. Tapi ada pandangan kedua mengatakan bahawa buka dan tutup pintu syurga inilah bersifat majazi, benda berkiyah lah. Kalau pintu syurga tu dibuka bermaksud orang rajin untuk melakukan kebaikan lebih daripada bulan-bulan yang lain. Orang takut atau gerun untuk melakukan kejahatan lebih daripada bulan-bulan yang lain. Dan disebutkan lagi, ada hadis menyebut syaitan ini dirantai, ada yang diikat. Jadi bezalah sulsilati syayatin ataupun sufidati syayatin. Dengan maksud dua-duanya ditambat, diikat atau dirantai. Yang dimasukkan dengan dirantai dan diikat ini ialah al-maradah minasyayatin. Yakni dalam bahasa mudah kita faham, yang doge-doge, syaitan ni memang doge, tapi yang paling doge-doge daripada yang doge inilah yang ditambat. Adapun syaitan yang dia syaitan juga tapi dia kurang doge, yang ni tak ditambatlah pada bulan Ramadan ini. Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan kelebihan, iaitu boleh menjadikan syaitan ni sebagai pekerjanya. Nabi Sulaiman boleh ambil workers daripada kalangan syaitan, iaitu wasyayatina kulla banna'in wa ghawwas. Nabi Sulaiman alaihissalam boleh, kalau nak bina bangunan yang tinggi-tinggi, yakni al-binayah syahiqah, nak bina bangunan tinggi-tinggi, boleh suruh setan ni tolong buat. Ni cerita betul ni, tuan-tuan dengar. Kalau kata betul ke? Tak, dia betul untuk Nabi Sulaiman, boleh lah untuk bina bangunan tinggi-tinggi. Wasyayatina kulla banna'in, bina bangunan tinggi-tinggi
Nabi Sulaiman merintahkan setan suruh bina bangunan ni kalau baginda berkehendak. Kalau Nabi Sulaiman alaihissalam nak memerlukan mutiara-mutiara yang terdapat dalam dasar laut, boleh suruh setan menyelam pula. Tu yang kata wasyayatina kullabanna'in wa ghawwas. Ghawwas di mana menyelam, cari buat keluar untuk Nabi Sulaiman. Tapi wa akharina muqarranina fil asfad. Ada sebahagian lagi daripada setan ni yang tak layak lantik sebagai pekerja Nabi Sulaiman, muqarranina fil asfad, ni kena tambat, kena ikat. Dia tak cukup syarat lah bila dia buat di pemilihan tu, yang ni tak termasuk dalam ni, yang tu kena tambat, tak boleh. Nabi Sulaiman alaihissalam tak ambil mereka setan ni sebagai pekerja. Ni nak ceritanya ialah setan yang maradah ataupun setan yang degil ni bukan zaman dulu sekarang aja, zaman dulu lagi dah ada dah. Yang ditambat dalam bulan Ramadan ni setan yang al-maradah ni lah, yang bogik-bogik ni, yang setan yang agak yang apa, yang kurang bogik ini, dia merata je lah, ada sini mana-mana. Baik, tuan-tuan dan puan sekalian, bulan Ramadan juga menjadi penyebab untuk dosa orang yang berpuasa itu diampunkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khams wal jumu'ah ila al-jumu'ah wa ramadan ila ramadana mukaffiratu ma bainahunna idza ijtanaba al-kaba'ir. Antara satu sembahyang 5 waktu, lepas tu Jumaat ke Jumaat, Ramadan dengan Ramadan, mana Ramadan dengan Ramadan yang berikutnya, mukaffirat, menjadi pengampun bagi dosa seseorang selagi mana orang itu menjauhi dosa besar. Dosa besar, dosa kecil ni ada berbagai definisi lah yang dibawa oleh ulama, tapi antara ahsanut ta'arif, antara definisi yang agak baik lah, yang agak baik pada mungkin untuk mudah dipahami oleh Imamul Qurtubi rahimahullah, kata beliau, dosa besar itu ialah kullu dzambin utliqa alaihi binassi kitabin aw sunnah aw ijma' annahu kabirah aw azim aw ukhbira fihi bi syiddatil iqab aw ghulliqa alaihi al-had aw shuddida an-nakir alaihi fahuwa kabirah. Dengan maksud yang mudah, mana-mana dosa yang ada dinaskan dalam Quran ataupun dalam hadis ataupun ijma' juga yang mengatakan bahawa itu ialah dosa besar, ataupun dijanjikan padanya syiddatul iqab, balasan yang berat, hukuman yang berat. Jadi ataupun ada dikenakan hukuman had atau hudud, maka itu semuanya termasuklah dalam dosa yang besar. Walaupun tak nyatakan secara jelas perbuatan tu, tapi kalau ada dijanjikan hukuman yang berat, maka itu dikira dosa besar lah. Macam orang yang tak semayang, apa janjinya? Ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Pasal apa duduk neraka saqar ni? Kami bagi tak semayang. Ni tak semayang ni dosa besar lah dikira. Ataupun hadis yang dalam hadis yang direkod Imam Muslim, iaitu idzal taqa al-muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtulu finnar. Kalau dua orang Islam bertemu pedang, yakni berperang lah, Islam sama Islam berperang. Idzal taqal muslimani bi sayfayhima, dua orang Muslim bertemu dengan maksud yang lain, dengan berperang, pedang sama pedang. Zaman hari ni pun pedang pun tak pakai dah, pakai peluru. Al-qatil wal maqtulu fal qatilu wal maqtulu finnar. Yang membunuh masuk neraka, yang dibunuh pun masuk neraka. Kalau Muslim dengan kufar, dah tentulah kufar tu salah. Ni Muslim macam yang berlaku di Palestin. Ni Muslim sama Muslim bertemu, kalau ikut hadis ini, bila tanya, kalau yang membunuh memanglah dia dianggap salah kerana dia memang jenayahnya nampak. Kalau dia maktul, kalau dia dibunuh, pasal apa pula dia pun dijanjikan hukuman neraka juga?
Jawapannya ialah dia tu sebab dia kena bunuh. Kalau dia selamat daripada dibunuh, dia pun nak bunuh kawan dia ni. Jadi dua-dua tu masuk sekali. Dan banyak lagi hadis yang lain lah. Ataupun dijanjikan tidak masuki syurga. Tidak masuki syurga dengan maksud la yadkhuluha fi awwali wuhlatin. Tidak masuk syurga awal lah. Masuk juga tapi dia dihukum dulu. Contoh, la yadkhul jannata qati'un. Orang memutuskan persaudaraan tidak masuki syurga. Tidak masuk maknanya masuk lewat. Dia kena hukum dulu. Jadi yang tu pun dikira sebagai dosa besar. Dan sebagainya lah, banyak lah yang hadis-hadis yang menyentuh tentang an-nar ni, la yadkhul jannah, semua itu kalau ikut dalam pandangan Imam Al-Qurtubi dalam Al-Mufhim, itulah dia dosa besar. Dan mungkin lain kitab lainlah definisi yang dibawa. Kata Al-Imam Al-Halimi dalam Al-Minhaj, dia kata ma min dhanbin illa wa fihi saghirah wa kabirah. Setiap dosa ni dia mesti masuk salah satu. Sama ada masuk dalam kabirah, masuk dosa besar, ataupun saghirah, masuk dosa kecil, dia kata. Mesti bila sebut dosa je, ada mesti ada salah satu tu. Dosa besar ataupun kecil. Wa qad tanqalibu saghiratu kabiratan biqarinatin tudammu ilaiha. Boleh jadi dosa yang kecil berubah menjadi dosa besar atas beberapa sebab lah. Yang menyebabkan dosa kecil tadi, asalnya kecil, boleh jadi berubah dosa besar. Ataupun wa tanqalibu al-kabiratu fahishatan kadzalik. Dosa yang besar pula boleh naik lagi sampai ke tahap fahishah. Macam zina kan, keji lah. Seperti qatlun nafs, membunuh diri. Bunuh diri sepatutnya suka dia lah, dia nak nyawa dia, tapi dosa itu bukan dah besar tapi dah jadi fahishah. Dan zina termasuk dalam kabirah, dosa besar. Tapi kalau zina tersebut dibuat dengan halilatu jar, dengan isteri jiran, ataupun zina tu dengan orang yang ada hubungan kekeluargaan, ataupun zina tersebut dibuat dalam bulan Ramadan, ataupun zina tersebut dilakukan dalam al-ashhurul hurum, bulan-bulan yang ada kehormatan seperti bulan Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Ini dipanggil al-ashhurul hurum. Ashhurul hurum ni, kalau sebarang perbuatan dosa yang dibuat dalam bulan-bulan yang 4 ni, ashhurul hurum ni, dosanya lebih besar daripada dosa bulan-bulan yang lain. Demikianlah kata Ibn Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif. Ataupun orang itu membuat dosa di tempat yang tertentu, seperti dosa yang dibuat di tanah haram. Patut pergi tanah haram ni buat baik, tapi orang pergi tanah haram lain kerja kan, curi duit orang lah, apa semua dia lain kerja, berbeza betul kan. Kalau mencuri, katalah perbuatan mencuri di luar tanah haram, memanglah dosa. Tapi kalau buat perbuatan jenayah mencuri ni di tanah haram, dosanya besar lagi. Kalaulah mencuri itu di tanah haram, lepas tu pada bulan-bulan yang haram pula, yang 4 tersebut, dosa bertambah lagi. Ataupun pada bulan Ramadan pun sama juga. Jadi dosa ni dia boleh jadi sama ada dosa dia jadi kecil ataupun besar. Yang kecil boleh ubah menjadi besar, besar boleh jadi besar lagi. Sebaiklah kita ni tak nampak kita punya buku catatan ni tak. Kalau kita punya buku catatan ni kita boleh nampak, resah risah kita. Kita pun tak nak tengok. Macam kita punya buku rekod perkhidmatan lah. Bila kita pension boleh tengok. Ish, mari ada tindakan tata tertib rupa mari ni tu dah. Kalau kita tahulah masa kita kerja, kita pun buku rekod tu tak selalu dapat tengok lah pada masa tertentu saja. Tuan-tuan dan puan sekalian, seterusnya lagi Ramadan juga antara kelebihannya iaitu ada solat sunat tarawih yang tidak ada dan tidak ada pelakuannya, penunaiannya dalam bulan-bulan yang lain. Kalau qiyamul lail, bulan-bulan yang lain pun boleh buat.
Tapi untuk solat tarawih ni mesti ada semestinya berada dalam bulan Ramadan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahawa kalau kita jumpa saja hadis tersebut qiyamu Ramadan ataupun salatul qiyam, itu bermakna bukan qiyamul lail biasa tu, tetapi solat sunat tarawih. Okey. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, dia hadis tu ada tiga hadis ni semua Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan, iaitu yang pertama, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbihi. Yang kedua, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbihi. Yang ketiga, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa Ramadan imanan wa ihtisab. Iman bermaksud tasdiq, dia membenarkan, percayai, dia mu'taqid bi fadilatihi, dia percaya dengan kelebihan yang ada pada bulan Ramadan ini. Lepas tu ihtisab tu la yuridu bihi illa wajh Allah, dia hanya objektif dia berpuasa itu ialah mencari keredaan Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min zanbihi, diampunkan dosanya yang telah lalu. Dosa yang lalu diampun tu ialah dosa kecil. Dosa besar tadi, macam definisi yang kita bawa, dosa besar tadi tidak terampunlah dengan puasa Ramadan. Dosa besar diampunkan dengan taubat yang sungguh-sungguh ataupun taubat nasuha. Katalah orang itu, semoga Allah lindungi kita daripada bencana ini, orang itu dia derhaka pada ibu bapa. Misal derhaka pada ibu bapa, dia derhaka pada ibu bapa, dia dosa besar. Katalah dia puasa sepanjang Ramadan 30 hari tak tinggal, lepas puasa Ramadan puasa 6 hari pula lagi, puasa Syawal, lepas itu puasa pergi tak, sebabkan dosa pada ibu bapa ni masuk dalam kabirah ataupun dosa besar, sekalipun dia buat amalan ni, dia tidak, dosa kecil terampun insya-Allah, tapi dosa besar tetap memerlukan taubat nasuha. Yang kedua, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ni yang kata Imam Nawawi ni, iaitu qiyamul Ramadan, mendirikan solat sunat tarawih dalam bulan Ramadan. Dua syarat ni mesti. Satu, dia buat tu mu'taqid bi fadilatihi, dia percaya kelebihannya. Yang kedua, la yuridu bihi illa wajh Allah, tujuan dia buat ni hanya mencari keredaan Allah. Dia bukan solat sunat tarawih ada sebab-sebab lain lah. Sebab kan kau tak pergi kang, apa nak tiap orang kang, dia kata apa iyalah itu kena baiki sikit niat ni. Ataupun dia kata orang rumah bising, mau kak lah orang ni, dia apa iyalah daripada kena letih ke rumah pun kena baiki juga niat ni. Ataupun balik kampung, biasa duduk sini, dia tak pergi pun tarawih ni, tapi sebab balik kampung mak mentua dah, kau tak pergi kau tarawih, nak pergi ni dah, dia pun langsung siap pergi je dah. 3 hari mak mentua, 3 hari semua dia pergi tarawih ni. Dah balik dia ke Somban, takkan dah dia nak pergi dah, orang tua tu pun dah tak ada lagi dah. Jadi kalau macam tu punya niat kurang baiklah, dibimbangkan tak dapat yang ihtisab tu. Iman iyalah, tapi ihtisab ni, tuan-tuan dan puan sekalian, solat sunat tarawih mestilah dibuat selepas Isya, selepas Isya. Kalau orang yang menjamakkan antara maghrib dengan Isya, dia bolehlah buat lepas Isya yang dijamakkan tu. Dia musafir, lepas tu kalau tinggal ni sayang tarawih ni, dia tarawih ni pula lamsok lah tarawih, lam ni dia tak adalah tarawih malam ni 10 tinggal lamsok 20 lah, kita buat 20 lamsok sebab ambil yang semalam punya. Dia tak boleh lah malam semalam lamsok. Jadi kalau orang yang menjamakkan solat antara maghrib dengan Isya, jamak takdim, maka tarawihnya lepas Isya tu lah, Isya yang dibawakan ke dalam maghrib ni tadi. Kalau dia jamakkan zuhur dengan asar, jadi tarawihnya bila? Tak adalah tarawih dia zuhur asar kan siang, ni demi malam je. Sama juga orang yang ingin melakukan solat sunat witir. Solat sunat witir wajiblah mengikut mazhab sebahagian ulama, mazhab Abu Hanifah, tapi untuk kita sunat muakkad. Orang yang jamak, yang menunaikan solat witir pun sama juga. Kalau dia menjamakkan maghrib dengan Isya,
jamak takdim, dia boleh buat witirnya itu lepas isyak yang dibawa dalam waktu maghrib ni. Dia tak payah tunggu kangku 9.30 baru buat, tak perlu, dia boleh buat awal. Boleh tak kalau orang itu melakukan solat sunat ba'diyah isyak, ratibah isyak, dia buat lepas tarawih. Dia sampai masjid tengok, uish, dah mulalah orang semayang tu dah. Apa nak buat ni? Cara paling senang macam mana? Pusing motor balik je lah, tak payah, itu selesai masalah. Tapi kalau dia masuk juga masjid, apa nak buat? Kalau masa tu dia belum isyak lagi, pastikan isyak dulu. Dia berimamkan imam tarawih, tapi dia semayang isyak. Mana macam nyonsong lah, dia imam 2, dia 4. Imam beri salam 2 kan, dia buat 2 lagi. Jadi macam dia ketinggalan sikit lah. Tak boleh dia masuk je, oh orang dah tarawih lah. Tarawih pun tarawih lah, tu dah isyak sekarang lah. Tak boleh macam tu dah, dia mesti lepas isyak. Kalau nak tolak ansur sikit pun, yang ratibah lepas isyak tu, yakni kalau lepas isyak, ba'diyah isyak tu hukumnya sunat muakkad. Ini pesan lah, nak pesan je, tapi ni sunat ialah sunat, wajib. Solat isyak tu wajib, yang ba'diyah isyak tu sunat tu pula muakkad. Jadi pastikanlah serajin macam mana kita rajin sembahyang sunat tarawih, kita kena campur sikit rajin kita tu dengan ba'diyah isyak ni. Kurang elok lah kalau kita tarawih rajin, tapi ba'diyah isyak ni kita alah ba'diyah isyak ni jadi tak kosor dan dohan tu dah. Itu kurang baik sikit lah. Tapi nak togur-togur pun tak boleh juga kan, togur-togur saya datang masjid pun tunggu tak ayam datang macam tu. Itu pun jadi kita cerita umum lah ni, cerita umum aja. Tapi tak ada apa dia, kita tontok lah. Kalau anak murid saya cakap lah, anak murid belajar lah. Sebab yang ba'diyah isyak tu hukumnya sunat muakkad. Yang tarawih pun ialah tarawih tu dah ada sunatnya tersendiri, dia pula tak boleh campur lah tu. Mana dia kira sunnah mustaqillah. Yang tarawih ialah tarawih, tak boleh campurkan yang ba'diyah isyak tu masuk dalam tarawih sekali. Macam kita masuk masjid, kita ada satu pilihan, tak ada pilihan, sama ada kita nak tahiyatul masjid ke ataupun yang qabliyah tu, qabliyah zuhur tadi. Kita buat, kalau kita buat tahiyatul masjid, buat qabliyah zuhur, jadi kita akan terlepas sebab waktu tu mungkin tidak mencukupi. Jadi kita buat qabliyah zuhur. Habis mana tahiyatul masjid? Dah masuk dalam tu sekali. Tahiyatul masjid dah termasuk dalam qabliyah zuhur ni. Dia boleh campur lah. Ataupun kita masuk masjid pukul 8.30 pagi, kita belum duha lagi. Adab masuk masjid ni, tak boleh lah masuk-masuk kita main wifi terus. Masuk-masuk tahiyatul masjid dulu. Ada wifi free sini kah? Ada. Ustaz saya nampang sini ya. Masuk tahiyatul masjid dulu, barulah pakai wifi masjid ni. Jadi kita pula nak sembahyang duha juga. Jadi kita pun masuk dengan solat sunat. Mana kita buat solat sunat duha, mana tahiyatul masjidnya dah terangkum dalam duha ni tadi. Adapun yang ba'diyah isyak ni, dia sunnah mustaqillah, tarawih lah tarawih, ba'diyah isyak. Jadi kita buat ba'diyah isyak tu dulu, barulah diikuti dengan solat sunat tarawih. Namun begitu adalah pandangan yang dibawa oleh Imam Buhuti, iaitu mengatakan bahawa kalaulah tak sempat nak buat ba'diyah isyak tu, buatlah tarawih dulu. Ni satu pandangan daripada yang sebanyak-banyak pandangan, yang ba'diyah isyak tu boleh dibuatkan lepas tarawih kan. Masalah lepas tarawih kita nak buat witir pula. Di maknanya kita ada macam tak nyompet, tak sompet jugalah kira kan. Jadi untuk hal yang demikian, pastikan ialah kalau ikut tertibnya, kita isyak dulu, lepas tu kita ba'diyah isyak. Okey, yang ni ba'diyah isyak ya. Cara kita, macam mana cara yang kita nak pastikan kita tak tinggal ba'diyah isyak ni? Bagi saya cara paling senang ialah kita tutup telefon. Dia jadi kita malas sembahyang sunat ni sebab kita buka telefon. Kalau telefon nyala lah, memang jenguk telefon je dia. Jadi tutup telefon ni, jadi kita tak ada sebab tak ada apa nak buat kalau dia sembahyang sunat. Tapi kalau telefon nyala, telefon kita nyala, benar kita kalau lepas sembahyang aja tengok telefon je dia. Dia tinggal sembahyang sunat ni. Ini kaedah share lah tu, tak setuju pun tak apa dah. Ini dalam hadis pun tak ada sebut. Saya pun dah tengok orang, dia macam Assalamualaikum terus buka telefon ada juga.
Kita pun hintai lah kan, saja lah, kita tak suruh hintai saja, hintai. Kok wirid, tak ada wirid pun, dia baca dia punya apa, WhatsApp lah. Boleh, tapi baca WhatsApp lepas wirid kang lah. Kita wirid dulu. Baca WhatsApp ni lepas wirid tu kang lah. Dia obses lah dengan dia punya alat komunikasi dia ni. Saya ingat dia ni baru dapat telefon dekat lah. Ataupun anak ibu boli yang kau ada macam tu, dia ada tak ni. Tapi ni untuk general je ya, tak ada kait orang sini, tak ada. Ada orang tanya macam mana? Apa kaedah kita ni supaya bulan Ramadan ni kita dapat menggandakan bacaan Quran? Jawapan saya senang, tutup telefon. Kalau tutup telefon ni kita bacalah Quran. Tapi telefon kita kalau nyala, takkan duk macam doa bangun tidur. Siapa tak tahu doa bangun tidur? Mohonglah kalau tak tahu kan. Tapi saat kita bangun tidur, tengok telefon dulu. Jadi, tak adalah doa bangun tidur ni. Jadi mustahak telefon tu. Kecuali kalau doa bangun tidur tu duduk dalam telefon. Tu okey sikit lah. Ada juga orang kata kalau saya dengan rumah saya dengan rumah saya, dia kata selalu saya tengok wajah rumah saya ni bercahaya, kata dia. Memanglah, rumah kau tengok telefon kau kat rumah je, tengok apa dia jelongkar dalam dia tu yang bercahaya wajah tu, kata dia. Kita tak jelongkar, tak adalah cahaya ni. Tuan-tuan dan puan sekalian ya. Jadi yang terakhir digalakkan kita untuk dibuat pada bulan Ramadan ni ialah iktikaf. Iktikaf ni kalau bukan bulan selain bulan Ramadan memang digalakkan, tapi Nabi SAW memang mengkhususkan iktikaf dalam bulan Ramadan. Maknanya ada hari yang baginda khususkan untuk iktikaf dalam bulan Ramadan ini. Setiap tahun Jibril AS turun nyemak bacaan Quran baginda semasa ini bertadarus dengan baginda SAW dalam semasa musim iktikaf ni, setiap tahun sekali ya. Kecuali pada tahun yang terakhir sebelum baginda wafat ni, Jibril AS turun sebanyak 2 kali. Jadi Ramadan, lepas tu Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah kan, lepas tu Muharram, Safar, Rabiul Awal. Yang tu dalam 5-6 bulan, 6-7 bulan sebelum baginda wafat tu, Ramadan terakhir tu Jibril AS turun 2 kali. Adapun Ramadan yang lain tu sekali ya. Tapi iktikaf ni, cara Nabi SAW beriktikaf mungkin tak sama dengan cara kita beriktikaf. Baginda kalau beriktikaf memang keluar dari masjid ni untuk keperluan je. Kita kalau beriktikaf, kita ambil lah sikit daripada sebanyak-banyak masa tu, kita ambil sikit. Macam mana cara kita nak boleh fokus pada iktikaf? Cara tutup telefon juga. Kalau telefon kita nyala, memang tak fokus lah iktikaf ni. Jadi update status, Alhamdulillah kini berada di masjid ni. Okay. Baguslah, boleh bagi tahu, tak ada masalah, tapi mu jaga niat saja. Sama juga macam orang dia ada WhatsApp grup ramai-ramai kan. Pukul 3-4 pagi selalu salam subuh lah, salam tahajud lah. Bagus untuk mengingatkan orang, memang bagus. Tapi mu jaga niat sikit. Takut kita nak orang tahu saya bangun ni. Saya bangun 3 pagi dia. Baru bangun dia belum bangun kita, tapi telefon dulu masuk situ. Lepas tu dia pun tidur balik. Dia hanya bangun untuk tu je. Untuk ni. Takut kau syaitan mempengaruhi kita. Nanti dia kata itulah, dia kata kau khabar kat orang ni supaya orang tahu kau bangun pagi, kau tidur pun tak apa, dia kata. Dibimbangkan lah, ni dibimbang saja ya. Mungkin berlaku, mungkin tak berlaku ya. Jadi rajinlah kita untuk memenuhkan Ramadan ni dengan ibadah. Kalau di hujungnya ada Lailatul Qadar. Dulu Ustaz Azman sebut lawan Lailatul Qadar ni Lailatul Cadar, kata. Ada lagi satu Lailatul Bazar pula. Kalau kita dua ni kita pergi, memang tak ada Lailatul Qadar juga. Dia bimbangkan terlepas kita Lailatul Qadar ni. Yang baik pada Allah Subhanahu Taala, yang kurang baik pada kelemahan diri saya sendiri. Jika tuan-tuan dengar daripada orang lain perkara yang sama,
Tapi huraian yang berbeza daripada apa yang telah saya sebutkan, tak mustahil kesalahan tersilap yang maha sempurna ialah Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Kata-kata saya menyinggung perasaan, mohon banyak-banyak maaf. Semoga ujian ilmu kita dapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, kami berlindung kepadamu daripada ilmu tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, nafsu yang tidak berasa kenyang, dan doa yang tidak mustajab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la